بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين ارحمنا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik, lebih utama, lebih afdal, lebih istimewa daripada salat sendirian dengan 27 darjah. Kemudian alhamdulillah Allah beri kemampuan kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu sebentar menjelang Isya ini. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa taufiqah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang manfaat serta berilah hidayah dan taufik-Mu kepada kami. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu sangatlah mulia. Lebih-lebih lagi kita duduk di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan juga kita menjadi orang yang mulia sebab ada ilmu. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian,
ilmu yang kita nak kongsikan pada malam ini masih lagi berkenaan dengan percaya kepada kitab. Seperti yang sudah kita yakini bahawa kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada qada dan qadar. Jadi sebagai rujukan kitab kita, sebagai rujukan ialah Risalatul Tauhid. Dan kita sudah sampai ke muka surat 74 berkenaan dengan kitab. Peringatan, satu, kitab Zabur sekalipun besar tetapi tiada mengandungi hukum-hukum, hanya perkhabaran, cerita-cerita, doa, zikir dan hikmah juga. Dari itu Nabi Daud tiada mempunyai syariat, maka ia dan umatnya mengikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Yang kita juga wajib percaya, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, segala kitab-kitab yang dahulu itu semuanya telah dimansukhkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, kitab-kitab itu kalamullah yang tiada berhuruf dan bersuara, diturunkan dari Lauh Mahfuz kepada suatu tempat bernama Baitul Izzah. Kemudian dari situ dibawa Jibril sedikit demi sedikit kepada nabi-nabi dan rasul-rasul menurut keadaan masa. Yang keempat, Taurat itu satu kitab Allah. Taurat itu satu kitab Allah Ta'ala yang ia turunkan kepada Nabi Musa untuk menyatakan hukum-hukum syarak dan i'tiqad yang sahih di dalamnya. Ada memberitakan seorang Nabi akan zahir dari keturunan Ismail, iaitu ialah Nabi Muhammad SAW. Dan dalamnya ada memberi isyarat bahawa Nabi kita itu akan datang membawa syariat baru. Yang kelima, bahawa Taurat yang ada sekarang ini telah dipindah dan diubah-ubah setengah daripada tanda yang menunjukkan berubahnya. Dalam kitab-kitab Taurat yang ada sekarang ini tidak ada sebut surga, neraka dan hari kiamat. Yang keenam, bahawa Injil itu mengandungi segala hakikat-hakikat menyuruh kepada mengesahkan Tuhan. Kita juga percaya, mesti percaya kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Injil itu mengandungi segala hakikat menyeru kepada mengesahkan Tuhan. Dan ia memansuhkan setengah hukum yang ada di dalam Taurat, sekira-kira hal yang patut diubah, dan di dalamnya ada memberitakan seorang Nabi yang akhir akan zahir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketujuh, Injil yang dibaca orang sekarang ini ada 4 macam naskah yang digarang oleh 4 orang. Maka pengarang-pengarang itu tiada melihat akan Nabi Isa sama sekali. Nama-namanya ialah Matta, Markus, Luka, Yohana, dan di antara 4 karangan ini bersalah-salahan pula di antara satu dengan yang lain. Yang ke-8, wajib kita beriktikad dan percaya bahawa sesungguhnya Quran itu semulia-mulia kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ialah kitab Allah Ta'ala yang akhir diturunkan dan ia memansuhkan segala kitab-kitab yang dahulu daripadanya. Dan Quran itu kekal hingga hari kiamat. Ia ada berubah-ubah dan bertukar-tukar, dan dialah sebesar-besar alamat atau tanda atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana ia sebesar-besar mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia seluas-luas kitab mengandungi ilmu pengetahuan, sebanyak-banyak manfaat, setinggi-tinggi kemuliaan dan mengandungi di dalamnya ajaran, tauladan, hukum-hukum, tegah-tegah, perintah-perintah, wa'ad dan wa'id, janji balas baik dan janji balas siksa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itulah sebahagian daripada peringatan yang dikemukakan oleh pengarang kitab Risalatul Tauhid ini. Yang sekarang ini, alhamdulillah, Al-Quran sudah berada di hadapan kita, sudah ada di rumah kita, sudah ada di poket kita masing-masing, ada, alhamdulillah. Cuma persoalan demi persoalan mestilah kita lontarkan ke dalam diri kita terutamanya. Sebanyak mana kita membaca Al-Quran, sebanyak mana kita memahami Al-Quran, dan sebanyak mana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang mesti kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Percaya, memang kita sudah percaya, kita yakin bahawa Al-Quran adalah semulia-mulia kitab, setinggi-tinggi kemuliaan, dan di dalamnya mengandungi ajaran tauladan, hukum, tegak, perintah, wa'ad, wa'id dan sebagainya. Malah Al-Quran ini lengkap. Tidak ada yang kami luputkan min kulli syai', dari setiap satu, semua ada. Tuan-tuan berbicara tentang sains, tentang matematik, apalagi psikologi dan sebagainya, ini semua ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu, tuan-tuan, mari kita baca, kemudian bukan membaca saja, bukan qiraah saja, tetapi juga tilawah. Maknanya baca sambil memahami maksud ayat. Dan sekaligus kita mestilah tadabbur, tafahum, tadabbur, memahami dan mentadabbur Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah saya yakin tuan-tuan memanglah kita kata Al-Quran ini kita sentiasa baca pagi, petang, malam, dan mungkin juga ada di antara tuan-tuan yang bertekad ataupun sudah mendisiplinkan diri membaca Al-Quran satu juzuk satu hari. Ada, saya yakin ada di antara tuan-tuan yang begitu. Ada juga yang baca satu muka surat satu hari. Ada juga mungkin satu ayat atau dua ayat satu hari. Tapi baca maksudnya tengok terjemahan, tengok apa maksud ayat, apa suruhan yang ada di situ, dan apa yang ada larangan yang disebutkan dalam ayat itu. Dan seterusnya, sudahkah, itu pertanyaan, sudahkah diamalkan suruhan, sudahkah ditinggalkan larangan? Itu penting, tuan-tuan. Sayyidina Utsman bin Affan caranya memang begitu. Kadang-kadang dia baca sikit saja. Sayyidina Ibnu Abbas pun begitu. Dia baca sikit, tapi dia pahami dan seterusnya dia tengok adakah ayat ini sudah saya amalkan atau belum, gitu. Tapi bila kita baca kisah para sahabat ni terhadap Al-Quran memang luar biasa, tuan-tuan. Ada yang sehari semalam sekali khatam, 3 hari sekali khatam, paling lama pun seminggu sekali khatam. Nah, memang sahabat ini terhadap Al-Quran begitu hebat, tuan-tuan.
Bahkan diriwayatkan bahawa Sayyidina Utsman bin Affan mati ditikam, dibunuh ketika membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran tak lepas daripada genggamannya. Masya Allah tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh lah, rasanya boleh juga Al-Quran ini kita kata macam kita dengan handphone sekarang. Tuan-tuan saya yakin, perempuan pun saya yakin tak tinggal handphone. Andainya lah pergi kerja, handphone tertinggal. Patah balik. Walaupun dah jauh, satu batu, dua batu itu keadaan kita dengan handphone. Bagaimana dengan Al-Quran? Kalau dapat begitu, alhamdulillah tapi rasanya jauh lagi lah. Al-Quran tak macam handphone zaman sekarang ni. Handphone ni ya Allah tuan-tuan, kadang-kadang kita bawa tidur juga. Letak di atas dekat kepala kita kan. Mungkin pasang alarm dan sebagainya lah. Tapi selalunya handphone ini dibaca dulu, WhatsApp ke ataupun tengok internet dan sebagainya sebelum tidur. Alangkah baiknya kalau kita baca Al-Quran sebelum tidur. Tuan-tuan Allah Rabbi. Wallahu alam tuan-tuan. Inilah azam kita. Mudah-mudahan Al-Quran ini sentiasa kita pegang dapat pahala tuan-tuan. Kemudian tengok dapat pahala, baca lagi banyak pahalanya. Kan? Itu beza Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Definisi Al-Quran dinyatakan bahawa membacanya adalah ibadah. Itu Nabi sebut bahawa satu huruf akan dibalas 10 kebaikan, 10 ganda. Satu huruf, aku tak kata bahawa alif lam mim satu huruf, tapi 3 huruf. Baca alif lam mim dapat 30 pahala, 30 kebaikan. Masya Allah. Bagaimana kalau orang baca satu muka surat, 2 muka surat? Lagi banyaklah pahalanya. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan percaya kepada kitab ini bukan hanya sekadar menyatakan di lidah, aku percaya, tapi sebaiknya kepercayaan itu diikuti dengan pembacaan, pemahaman dan seterusnya pengamalan. Dan kalau boleh lagi, apa dia? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pesan maknanya kena sampaikan ajaran Al-Quran ini kepada keluarga kita, kepada isteri, kepada anak. Itu sebabnya Nabi SAW menyatakan, ajarlah anak kamu berenang, memanah dan membaca Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Dan sekarang ini alhamdulillah banyak tahfiz tuan-tuan. Semata-mata untuk menghafal kalam Allah, menghafal ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya kita kena yakin juga tu, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Kemudian disampaikan oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril, kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya, tuan-tuan, satu kesimpulan, sesiapa yang membaca, bahkan kalau ada di dalam hatinya Al-Quran, orang itu akan jadi mulia, tuan-tuan. Gitu. Hafiz-hafiz, alhamdulillah, tuan-tuan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Janganlah kita kata macam ada sebahagian orang tua-tua dahulu, tuan-tuan, tahun zaman 80-an. Dia kata, buat apa masukkan tahfiz? Anak masuk tahfiz, nanti dia jadi miskin, jadi penganggur, tak ada kerja. Nak makan apa?
Oh, nak makan apa? La ilaha illallah. Tapi zaman sudah berubah dah sekarang. Maknanya orang tua sudah berubah pikirannya, anak mesti masuk tahfiz. Anak yang masuk tahfiz tuan-tuan berbeza dengan kita kata sekolah lain. Dia lain tuan-tuan, kepribadiannya lain, akhlaknya lain, sebab dia menghafal ayat-ayat yang mulia yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min Rabbil alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan kita tengok sahabat-sahabat kita yang masukkan anak kita tahfiz, bukan anak itu saja mulia, ibu bapaknya pun ikut mulia tuan-tuan. Kita tengok kehidupannya, insyaallah. Dan patutnya lah ialah kerajaan dan sebagainya menghargai kita kata terhadap pertumbuhan tahfiz ini, ma'had tahfiz ini. Sebab kita dapat pastikan tuan-tuan, yang tahfiz ni, yang hafal Quran ni, dia takkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama lah, dia kata. Sungguh tuan-tuan, budak-budak tahfiz ni, ya Allah, yalah, kita tengok, bezalah dengan sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan InsyaAllah mudah-mudahan begitulah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, saya nak kongsi juga apa sebenarnya tadi disebutkan bahawa kitab Zabur termasuklah kitab Taurat, Injil, ni banyak tentang apa tadi? Tentang pengkhabaran, tentang cerita, tentang doa, tentang zikir dan hikmah-hikmah. Dia tidak mempunyai syariat, terutamanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi di sana banyak peringatan-peringatan. Termasuklah dalam Taurat, tuan-tuan dia tak banyak seperti yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran mengandungi berbagai-bagai peringatan, kisah ada, perintah ada, tegah ada dan sebagainya. Dalam apa namanya? Dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di antaranya pengajaran ataupun peringatan saja. Di dalam sana banyak peringatan saja. Di antaranya apa? Ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah. Aku tercengang. Ini pun masuk dalam hadis kursi, tuan-tuan Barang siapa yakin dengan mati, maka betapa bersyukur-syukur ia dengan dunia. Aku heran, kata Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku heran melihat manusia, di mana manusia ini sudah yakinlah mati, dia akan mati, tetapi masih lagi lalai, masih lagi bersenang-lenang, tak ingat akhirat, tak ingat kematian. Termasuklah kita sekarang ni, tuan-tuan, kadang-kadang tak ingat mati, macam nak hidup semua dunia. Allah Rabbi Wallah. Sebenarnya kematian itu adalah pasti, mati itu adalah pasti, tapi masih lagi lalai, tak ingat tentang amal soleh sebagai bekalan untuk selepas mati. Nabi SAW menyatakan al-kayyis, orang yang pandai, orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa mengoreksi diri dan beramal untuk bekalan selepas mati. Itu orang cerdik. Tapi orang yang tadi tu
Tak berapa cerdik tuan-tuan. Dia tahu akan mati. Memang mati pun. Siapa pun mati. Ada satu lagu Daddy Sulaiman apa? Raja-raja mati, biasa mati, rakyat semua matilah. Jeneral mati dan segala orang mati. Tapi masalahnya apa yang akan dibawa selepas mati. Ya. Wajibtu liman ayqana ayyadkhulal qabr. Kaifa yadhak. Aku heran terhadap orang yang yakin masuk kubur tetapi masih terbahak-bahak lagi. Sungguh tuan-tuan, termasuklah kita mungkin ya. Nah, kita ni mau tak mau akan dimasukkan ke dalam kubur tuan-tuan. Nah, rumah kita elok mungkin, istana dan sebagainya, banglo, tapi macam mana pun dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Oh gitu. Rumah banglo, rumah istana tadi, rumah besar tadi akan tinggal tuan. Malah keluarga kita setelah kita mati, dia sudah sibuk menelepon siapa tuan? Orang yang tukang gali kubur. Oh, tuan ni dah. Ini saya minta, saya mohon ni, isteri saya ataupun suami saya meninggal. Dan akan dikebumikan jam sekian. Baru 1 minit kita meninggal, orang dah telefon dah pengurus kubur. Itulah tuan-tuan. Tapi ada orang yang dia tahu bahawa dia akan masuk kubur, tapi masih lagi terbahak-bahak lagi. Bersukaria dan sebagainya lah tuan-tuan. Bukanlah tak boleh. Kalau nak ketawa tu ketawa sedang-sedang je lah. Tapi masalah hari ini ada program lawak bagi orang ketawa sungguh macam tak ingat mati dah, macam tak ingat nak masuk kubur. Gitu. Malah ada sekolah lawak tuan-tuan. La ilaha illallah. Bila melawak-lawak ni, ingat mati tak tuan-tuan? Tak ingat Tak ingat, yalah. Tambah lagi hadiahnya banyak. Banyak, melawak pun banyak dapat hadiah tu kan. Allah. Tapi ingat, yalah. Tak akan masuk kubur. Kemudian, apa lagi? Wajibtu liman ayqana bil akhirah. Kaifa yastarih. Aku tercengang kepada orang yang yakin dengan akhirat. Maka betapa bersenang-senang. Allah Rabbi wallahu alam tuan. Mudah-mudahan kita tidak begitulah. Akhirat akan hidup selama-lamanya. Dan di sanalah tempat tinggal kita buat selama-lamanya. Dunia ini hanya sebentar saja, sementara saja. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, tapi Nabi kata umur umatku ialah antara 60 ke 70. Tapi ada orang yang 97 dah ya. Masih bertanding lagi tuan-tuan. Wallahualam. Wallahualam. Okeylah tuan-tuan. Jadi ada lagi tuan-tuan. Kalau kita tengok sekadar kita nak tahu je lah. Kita nak tahu apa isi kandungan Taurat itu. Syekh Ibn Hajar dalam kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad ada disebutkan auhallahu ta'ala ila Musa bin Maryam fi Taurat inna ummahatil khataya salasah. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran dalam Taurat, dia kata sesungguhnya ibu segala kesalahan, induk segala kesalahan, asas segala kesalahan ialah 3. Al-kibru wal hasadu wal hirsu. Ini punca segala kejahatan tuan-tuan. Ini tersebut dalam kitab Taurat.
Pertama takbur. Takbur ini punca segala kejahatan. Yang kedua dengki. Yang ketiga tamak halaba. Wallahu a'lam tuan. Itu yang kita sebut sebelum ini. Alangkah baiknya kalau kita takbir di dalam sembahyang itu, kita ingat bahawa yang maha besar itu Allah. Kita tidak berhak dan tidak ada peluang sebenarnya tuan-tuan untuk memiliki sifat takbur. Jangan ada dalam hati kita sifat takbur. Sebab Nabi SAW menyatakan tak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat zarrah sifat takbur. Jadi oleh kerana itu kita banyak ucapkan takbir tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu rakaat 5 kali takbir. 2 rakaat 11 kali takbir. Termasuk takbiratul ihram. Dan begitulah seterusnya. Per rakaat 22 takbir. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan takbir ini dapat meredakan takbur. Kalau ada takbur insyaAllah hilanglah. Tapi kalau takbir banyak, takbur pun tak hilang, artinya kita tak faham dengan konsep takbur, pengertian takbir itu. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita yang hadir ini tuan-tuan, kita berusaha untuk memahami lafaz takbir. Mudah-mudahan dengan takbir itu akan hilang takbur. Tak masuk surga tuan-tuan. Nabi kata tak masuk surga. Bayangkan tu. Mungkin amalan lain banyak, solat, puasa, zakat, haji, umrah tiap tahun. Tapi ada takbur. Sikit je takbur. Tak masuk surga. Hadis tu ada sahih tuan-tuan kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Mari tuan-tuan kita usahakan supaya hilang takbur itu dengan cara mengucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang maha besar itu Allah. Kita ni kecil, kita ni dhaif, kita ni lemah. Kita ni tak ada apa tuan-tuan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan kata kita rumah kita besar, kereta kita besar. Tak ada. Itu semua adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tadi mau baca tadi akhir surah apa? Al-Baqarah. Dan semua kita insyaAllah hafal akhir surah Al-Baqarah. Kadang-kadang dari majlis tahlil kita pun ucapkan akhir surah Al-Baqarah. Kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul, itu yang kita beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kemudian. InsyaAllah mudah-mudahan tuan. Di situ pun ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami silap, kalau kami lupa. Termasuklah kalau kami takbur tu. Tuan-tuan dosa besar ni, takbur dosa besar tuan. Itu yang disebut oleh Allah, wahyu Allah kepada Nabi Musa ni. Dosa besar tu. Kalau tuan-tuan baca kitab apa namanya, dosa-dosa besar, 70 dosa besar, maka di situ di atas sekali syirik, kemudian takbur. Allah tuan-tuan Itu yang kata Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Ibu segala dosa, segala kesalahan, pertama takbur.
Yang kedua hasad, dengki. Tak senang tengok orang senang. Tak senang tengok orang senang. Itu dengkilah tu. Dia berhajat supaya nikmat yang ada pada orang tu hilang. Itu dengki. Satu lagi ripah. Ripah ni daya saing, tak apa. Kawan ada kereta baru, kita pun nak kereta baru. Kita usahalah macam mana nak dapatkan kereta baru. Itu ripah namanya, daya saing. Tak apa tuan-tuan. Yang hasad ni, macam mana kereta orang tu boleh tak ada ataupun hilang, rosak dan sebagainya. Wah, itu hasad tu. Wallahualam tuan-tuan. Kemudian lagi haras. Haras ni tamak, halaba. Tamak halaba dalam menuntut ilmu memang dianjurkan. Tak? Itu yang Imam Syafi'i kata, wa hirsin, di antara syarat menuntut ilmu ni ialah loba. Tak cukup 40 minit, tak cukup 1 jam, tak cukup 1,5 jam, tak cukup juga. Itu loba. Tamak menuntut ilmu tak masalah tuan-tuan. Tapi selalunya orang tak tamak dalam menuntut ilmu, tapi tamak dalam mencari harta. Tamak ni ya Allah teruk lah tuan-tuan. Kalau di kampung dulu, ialah tanah kita 1 ekar je. Macam mana supaya lebih? Sempadan tu diubah, dianjakkan sempadan. Itu tamak tu. Dan Nabi SAW menyatakan, kalau kamu ambil tanah orang sejengkal, maka akan dipikulkan di yaumil qiyamah nanti kepada engkau 7 lapis bumi itu. Walaupun sejengkal, tapi dia akan pikul tanah itu. Sampai 7 lapis bumi itu. Sejengkal pun berat dah tuan-tuan. Kalau bawah tu 7 lapis tu, Allah, teruk kita. Jadi kita kata tamak dalam memiliki harta. Itu yang tak boleh. Tamak dalam ilmu memang dibolehkan lah. Sebabnya kalau kita tengok kawan-kawan di Mesir, sahabat-sahabat orang Mesir ni, dia tamak tuan-tuan. Masuk perpustakaan 4 jam, 5 jam. Tak masalah. Kita 1 jam pun lah rasa lama dah. Kadang-kadang pula 1 jam tu penuh dengan borak. Bukan baca buku pun. Baca buku 10 minit je. Lepas tu borak. Jadi beza tuan-tuan. Mereka memang tamak tuan-tuan. Wallahualam. Jadi itu sebahagian tuan-tuan. Ada lagi. Banyak kalau kita tengok apa nama itu, wasiat ataupun pesanan-pesanan, peringatan-peringatan dalam kitab Taurat itu. Wallahualam tuan-tuan. Banyak. Allah Rabbi wallahualam. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani. Tuan-tuan pun mungkin pernah baca dia, sejarah Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani ni. Rasanya 4 tahun lepas kalau tak silap. Makamnya digali. Tujuannya nak dipindahkan daripada di Mekah tu. Baqi'il Gharqad, yalah. Jadi nak digali, nak dipindahkan, tapi jasadnya masih utuh lagi. Masih tak berubah tuan-tuan. Gitu. Kain kapannya, jasadnya memang yalah, tak hancur lah. Tak ada perubahan sejak dia dikebumikan. Ini salah seorang ulama Nusantara tuan-tuan Akhirnya tak dipindahkan makamnya. Dia kata dalam Taurat itu ada disebutkan, pesanannya apa? Wahai anak cucu Nabi Adam,
Janganlah takut dengan kekuasaan. Ya. Janganlah takut dengan kekuasaan seseorang selama kekuasaanku masih tetap, dan kekuasaanku akan selalu tetap serta tidak akan sirna selama-lamanya. Yalah, kadang-kadang kita ni takut dengan pemerintah, dengan itu, dengan ini, tapi katanya jangan takut, kalau pemerintah yang zalim, cakap je, peringatkan kepada pemerintah yang, tapi kita takut ya tuan-tuan ya, takut digam lah, takut dipenjara lah. Kata apa namanya, dalam Taurat tu jangan takut, sebab ada kuasa yang maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dengar azan dulu, kita jawab, kita baca doa selepas azan, InsyaAllah kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, sikit lagi tentang kandungan Taurat. Jadi pesanan Nabi Musa kepada kaumnya, hai anak cucu Adam, aku telah menciptakanmu agar kamu beribadah kepadaku. Oleh kerana itu, janganlah kamu bermain-main. Itu pesanannya. Jadi kalau kita nak teruskan pesanan ini, bagus juga tuan-tuan. Pesan kepada diri kita. Ketika kita melakukan ibadah, jangan main-main. Tapi dalam Islam ni, Nabi terutamanya telah mengajar kepada kita tentang kaifiat, tentang cara solat, supaya kita ibadah jangan main-main. Maknanya kena khusyuk, kena fokus bahawa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali pun menyenaraikan tip-tip supaya sembahyang kita khusyuk. Ada dah tuan-tuan Yalah, kadang-kadang kita kena ulang juga ni. Macam mana dah khusyuk? Telefon ada di depan. Letak telefon di depan. Telefon tu pula canggih pula. Kita tak khusyuk, kawan di sebelah pun lagi tak khusyuk tengok handphone kita. Oleh kerana itu kena simpanlah handphone tuan. Kadang-kadang ada sebahagian letak depan. Lepas tu call masuk. Macam mana? Kalau ada kabel tu tak nampak kan? Yang tak ada kabel. Letak depan. Sedang sembahyang, call masuk. WhatsApp masuk. Dah baca juga. Dah baca juga tuan-tuan ya. Hilang khusyuk. Tengok pula nama tu pula orang tertentu yang call kita. Call masuk ada nama situ. Menteri besar. Lagilah tuan-tuan. Lagi tak khusyuk. Lagi cepat nak sembahyang. Kadang-kadang bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ciao. Tak sempat dah istighfar, tak sempat dah tasbih dan sebagainya. Pasal ada call masuk tadi. Tuan-tuan jangan. Sorok-soroklah sikit handphone tu. Kan? Jangan letak depan tuan-tuan. Dia akan menghilangkan khusyuk. Banyak lagi sebenarnya cara supaya khusyuk. Kadang-kadang kita khusyuk tapi disebabkan kita orang tak khusyuk, boleh jadi. Kalau kita sembahyang Jumaat, kadang-kadang orang tak sempat nak tukar pakaian. Pakaian kerja. Dia kerja di kilang Samsung. Kilang itu, kilang ini. Di belakang tu terpampang Samsung. Kita memang khusyuk lah, orang belakang Fatihah baca, tapi terbaca Samsung. Lah hilang khusyuk tuan-tuan Dan setan pun pandai diiring kita supaya kita tak khusyuk. Tengok Samsung, teringat di rumah jenama Samsung yang rosak.
Oh, itu setan dia arahkan ke situ. Lepas tu dia arahkan lagi. Dah tukar tu di mana agak Samsung ni, kedai kedai yang murah. Oh, mungkin di dekat Tesco, dekat. Oh, tuan-tuan begitu ya. Setan ni pandai dia iring kita supaya tak ingat Allah. Ya. Ibadah kita tak ingat Allah. Sedangkan Allah kata wa aqimus salata li zikri. Dirikan salat kena ingat aku. Tapi semayang tak ingat Allah. Maknanya main-main lah tu. Itu yang dipesan oleh Nabi Musa melalui wahyu tadi. Tuan-tuan ya. Hai anak cucu Adam, janganlah kamu takut dengan rezeki yang sedikit. Selama gedung-gedung rezekiku itu penuh dan banyak. Khazanah, perbendaharaan Allah sangat izzah, sangat walillahi khazainus samawati wal ard. Allah mempunyai khazanah yang sangat besar, yang sangat banyak di bumi dan di langit ini. Gitu. Jangan takut dengan rezeki, ya, sebab rezeki itu rezekiku penuh dan banyak. Dan sesungguhnya gedung-gedung rezekiku itu tidak akan sirna atau habis selama-lamanya. Gitu. Tuan-tuan ya. Allah Rabbi wallahu alam tuan-tuan. Tuan-tuan, kita makan nasi daripada bila? Makan nasi. Daripada bila Tuan Haji? Dari lahir dulu. Sampai hari ini nasi habis ke? Tak. Ada je. Kadang-kadang kita tengok ikan. Setiap hari berapa tan, berapa juta tan keluar daripada laut tu. Habis kan? Tak habis. Itulah khazanah Allah. Jangan bimbang lah tuan-tuan ya. Cuma kadang-kadang adalah dalam hati tu, telur tak ada sekarang. Ada, telur tu ada, mungkin orang suruh. Dalam Islam tak boleh ihtikar, menyuruh barang. Tapi orang menyuruh barang ni kena nak naikkan harga. Biasanya begitu, tuan-tuan ya. Jangan bimbang ya. Telur tu masih ada banyak. Tapi dia suruh lah sikit bagi naik. Jadi kita pergi kedai, sekarang ni adalah yang itu RM15, 15 biji RM10 lebih, kan? Dulu 30 biji RM12, RM11. Sekarang ni 15 biji RM10. Maknanya kalau 30 biji lah RM20 lebih, kan? Saya tahu tadi saya cari telur pusing-pusing. Adalah di atas tu. Di komplek hijau tu, di atas tu. Tapi itulah harga tuan-tuan ya. RM15, 15 biji RM10.85. Maknanya kalau dibandingkan dengan harga biasa, 30 biji lah RM20, RM21 lebih dah. Gitu ya. Ada ke telur? Telur ada, cuma suruh. So, takkan ayam tak bertelur lagi nak? Ayam mesti bertelur tiap hari tuan-tuan. Tapi tak ada telur Ini orang-orang yang ialah pengusaha-pengusaha ni dia tak ikut syariat Islam lah. Dalam Islam ni dia tak boleh ihtikar. Ihtikar menyuruh barang keperluan. Tak boleh tuan-tuan. Perlukah telur ni tiap hari? Mesti tuan-tuan. Tu yang jual nasi lemak yang di kedai-kedai tu, tak ada telur macam mana? Ada beli nasi lemak tak ada telur dah sekarang ni. Ada kan? Jadi keperluan harian itu tak. Tapi dia suruh. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Ini masalah-masalah tuan-tuan kalau orang tak ikut syariat Islam. Kalau ikut syariat Islam aman. Tak masalah tuan-tuan ya. Aslim taslam. Islamlah kamu, pasti kamu selamat. Tapi ramai yang tak ikut Islam, itu yang tak mampu selamat. Harga mahal dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan, itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Banyak lagi sebenarnya peringatan-peringatan yang terdapat dalam Taurat yang kita kena tahulah.
Kebanyakan apa yang dalam Taurat itu hanyalah tazkirah, dia peringatan-peringatan begitulah, tidak ada banyak syariat-syariat, Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.